Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid cikgu? Hari ini kita bertemu dalam PDP Art Geografi untuk bab 2 tingkatan 1. Okey, hari ini kita nak mempelajari apa itu kedudukan. Okey, terlebih dahulu cikgu ingin bertanya khabar. Okey, apa khabar kamu semua? Sihat? Okey, dah makan ke belum? Dah, alhamdulillah. Okey, jadi cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku nota dan juga tumpuan yang sepenuhnya terhadap apa yang akan cikgu sampaikan. Okey, kita balik kepada PDP Art kita hari ini. Kita ingin mempelajari hari ini bab 2 kedudukan. Okey, apa itu kedudukan? Baik, kedudukan ialah tempat letak sesuatu objek atau tempat. Okey, kita nak tahu kedudukan ataupun tempat letak sesuatu objek atau tempat. Yang kedua, apa yang dimaksudkan kedudukan itu ialah kedudukan terdiri daripada dua, iaitu yang pertama kita panggil dia kedudukan mutlak. Mutlak dan juga kedudukan relatif. Baik. Kemudian kita nak tengok juga secara keseluruhannya kedudukan yang berdasarkan kepada koordinat. Okey, apa kedudukan kamu dalam kelas? Maknanya kita boleh memahami kedudukan kamu dalam kelas berdasarkan koordinat. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Okey. Kita tengok. Baik. Okey, sekarang kedudukan, kita balik kepada definisi tadi. Kedudukan mutlak dan juga relatif. Kedudukan mutlak, okey, boleh kita baca dia menggunakan titik koordinat. Okey, menggunakan titik koordinat. Okey, apa maksud titik koordinat itu? Ialah titik persilangan. Okey, ni titik persilangan di antara lajur dan baris. Okey, apa itu lajur? Lajur ialah garisan menegak yang dibaca dari kiri ke kanan. Okey, contoh kita letakkan nombor. Okey, kita tengok ni yang cikgu letak ni. Okey, garisan menegak ni kita letak sini 01. Garisan yang kedua 02. Garisan yang ketiga 03, 04. Okey. Kalau bila kamu naik di tingkatan 2 nanti, kita masih lagi menggunakan asas garisan menegak ini. Yang kita panggil dia ialah rujukan grid. Okey, rujukan grid. Kenapa dipanggil rujukan grid? Rujukan grid ini ialah untuk membaca kedudukan dalam sesebuah peta. Masih lagi menggunakan asas garisan menegak. Okey, di mana garisan itu nombornya semakin besar ke sebelah timur. Okey, ni sebelah barat, sebelah timur. Okey, 01, 02, 03, 04. Okey, semakin besar ke sebelah timur. Sebab itu garisan yang menegak dalam sebuah peta dipanggil garisan timuran. Kenapa timuran? Kerana nombor itu semakin membesar ke sebelah timur. Tetapi dia masih lagi menggunakan asas yang sama, iaitu garisan menegak. Baik, seterusnya kita tengok dalam garisan koordinat ni ada garisan mendatar. Okey, garisan mendatar. Okey, mendatar ni ada garisan contoh ni yang cikgu tunjuk dengan cursor ni 01, 02, 03, 04. Nombor itu semakin besar ke sebelah atas. Okey, kalau bila kamu naik tingkatan 2 nanti, kamu juga masih lagi menggunakan garisan mendatar untuk memahami kedudukan dalam peta. Okey, yang ni kita panggil garisan utaraan. Kenapa utara? Sebab kamu tengok nombor itu naik ke atas, dia semakin besar ke sebelah utara. Okey, cikgu dedahkan sikit kepada kamu. Okey, tetapi kedua-dua ini, lajur dan baris, garisan utaraan dan juga timuran tadi menggunakan asas garisan menegak dan juga melintang. Okey,
Contoh, dalam kelas kamu kita letak, katakanlah Amin berada di garisan menegak 01 ataupun garisan lajur 01. Kemudian dalam baris pula Amin berada di 01 juga. Okey, bermakna titik persilangan di antara lajur dan baris ini, kedudukan Amin ialah 0101. Mudah kan? Okey, persilangan di antara garisan menegak dan juga garisan melintang. Alright, okey. Kemudian untuk memahami seterusnya, kedudukan ialah kedudukan yang kedua, dinamakan kedudukan relatif. Okey, apa maksud kedudukan relatif? Ialah kita menggunakan titik rujukan. Okey, contoh, kalau tengok sini, kedudukan secara bandingan daripada kiri, kanan, hadapan dan juga belakang. Okey, contoh cikgu ambil di sini. Kita ada di tengah. Di tengah inilah sebagai titik rujukan. Okey, bagi menyatakan kedudukan di belakang. Contoh, katakanlah di hadapan ni, yang kamu tengok ni dalam bulatan ni, cikgu letakkan nama dia Ahmeng. Okey, baik. Di kiri ini nama dia Zaleha. Di belakang ini nama dia Ahmad. Dan di kanan ini nama dia Rosma. Okey, baik. Cikgu berada di tengah-tengah. Okey, jadi cikgu ni digunakan sebagai titik rujukan untuk menyatakan kedudukan Ahmeng. Okey, maknanya Ahmeng ni, Ahmeng duduk sini berada di hadapan cikgu Hafiz. Cikgu Hafiz tu sebagai titik rujukan. Okey, kemudian sini Zaleha. Jadi Zaleha berada di sebelah kiri cikgu Hafiz. Okey, jadi faham Okey, begitulah seterusnya. Maksudnya kita menggunakan objek ini sebagai titik rujukan. Cikgu Hafiz digunakan objek sebagai nak menyatakan kedudukan sama ada sebelah kiri, kanan, belakang ataupun hadapan. Okey, baik. Ada dua kedudukan yang kita faham, iaitu yang pertama dipanggil kedudukan mutlak. Yang kedua dipanggil kedudukan relatif. Baik. Okey, cuba kita tengok secara keseluruhannya. Okey. Baik. Kedudukan mutlak. Okey, apa itu kedudukan mutlak? Sekali lagi diulangi, kedudukan mutlak ditentukan dengan menggunakan koordinat. Manakala kedudukan relatif ditentukan dengan menggunakan titik rujukan. Okey, contoh tadi cikgu dah bagi kedudukan mutlak tadi berdasarkan koordinat. Contohnya persilangan di antara baris dan juga lajur. Manakala kedudukan koordinat menggunakan sesuatu objek. Contohnya cikgu gunakan tadi, cikgu sebagai titik rujukan bagi menyatakan kedudukan Ahmeng, Zaleha, Ahmad dan juga Rosma sama ada berada di sebelah belakang, kiri, kanan ataupun kanan. Okey, baik. Sebenarnya kita tengok lagi secara rumusan apa kita nak memahami tadi titik kedudukan relatif. Okey, secara keseluruhannya ataupun secara panggil apa? Definisinya ialah kedudukan relatif itu dinyatakan dengan merujuk kepada sesuatu titik rujukan. Merujuk kepada sesuatu titik rujukan. Itulah yang dikatakan kedudukan relatif. Baik. Jadi kamu dah faham? Okey, sebagai kata kunci kepada pembelajaran kita hari ini, kedudukan ada dua. Yang pertama kedudukan mutlak, yang kedua kita panggil kedudukan relatif. Okey, dalam pemahaman kamu boleh kamu nyatakan kedudukan mutlak itu berdasarkan menggunakan kaedah koordinat, iaitu titik persilangan di antara lajur ataupun kita panggil garisan menegak dan juga baris garisan melintang. Baik, kemudian kedudukan yang kedua yang boleh kita fahami ialah menggunakan titik rujukan, iaitu bermaksud objek atau tempat
yang dirujuk untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat. Okey, jadi cikgu harap kamu jelas apa yang cikgu nak sampaikan. Pada hari ini kita belajar tentang kedudukan. Okey, selamat belajar. Sekian, terima kasih.